Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Saudara, alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan pagi ini dalam sebuah rancangan yang insya-Allah ada manfaatnya, rancangan Muqaddimah. Dan alhamdulillah pagi-pagi ini kita mulakan hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat, menuntut ilmu. Dan insya-Allah kita akan dapat menggapai keberkatan dan kejayaan sebagaimana yang didoakan oleh Nabi kepada Sayyidatina Fatimah tatkala menyeru kepada Fatimah supaya bangun pagi-pagi, bakirul ghudu, bangun pagi-pagi, fa inna fi ghudu barakatun wa najah. Sebab pagi-pagi begini ada keberkatan dan ada kejayaan. Dan insya-Allah kita mulakan hari kita dengan mukadimah. Dalam rancangan kita pagi ini kita akan membincangkan satu tajuk yang saya kira sangat menarik untuk kita kongsi-kongsikan, memberi manfaat kepada bersama, yaitu tentang persoalan komunikasi suami isteri. Bagaimana cara berkomunikasi dengan baik? InsyaAllah kita akan bincangkan menerusi mukadimah. Dalam mana-mana rumah tangga, antara masalah yang sering berlaku, orang akan nampak masalah tu besar. Tapi bila kita selidiki, ianya bermula daripada masalah yang kecil. Masalah suami ada orang ketiga, masalah isteri jarang balik dan sebagainya. Bila kita selidiki, ia bermula daripada satu masalah dipanggil sebagai masalah komunikasi. Komunikasi suami isteri adalah benda yang kecil bagi kita, tapi dia memberi sumbangan besar dalam keharmonian rumah tangga kita. Dalam rumah tangga, kadang-kadang apa yang kita cakap memberi kesan kepada isteri kita. Apa yang kita cakap memberi kesan kepada suami kita. Barangkali percakapan kita tidak kita sedar mengheres perasaan mereka. Sebagai contoh yang kecil, katakanlah isteri dia nak meminta tolong suaminya supaya tutupkan pintu pagar, tutup gate, ya, dah malam pukul 10 lebih malam masih belum tutup pagar. Lalu isteri bertanya pada suami, "Bang, abang dah tutup pagar ke belum?" Suami kata, "Belum lagi." "Ish, abang ni dah pukul 10 lebih kan? Kenapa tak tutup pagar lagi? Mak abang tak ajar ke tutup pagar malam-malam?" Nampak? Ayat itu simple, mudah, tapi bagaimana kesan kepada suami. Itu sebab di dalam komunikasi suami isteri ini, kalau tidak diperhalusi cara dan kaedahnya, boleh mendatangkan musibah yang besar. Saudara isteri sekalian, secara umum, sebelum kita bincangkan tentang tips, beberapa kaedah untuk kita melakukan komunikasi dengan pasangan kita, yang pertama perlu kita lihat ialah apakah yang dimaksudkan sebagai komunikasi. Ada banyak takrif tentang komunikasi itu sendiri, tapi yang paling mudah kita nak faham ialah komunikasi ialah satu usaha kita ingin mencari kesatuan makna. Usaha nak mencari kesatuan makna. Makna ni duduk di sini. Apa yang ada di dalam pemikiran kita, kita nak sampaikan kepada pasangan kita. Maka kadang-kadang dalam proses kita berkomunikasi, maksud yang tersirat dalam pemikiran kita itu tidak berjaya sampai kepada yang mendengar. Kenapa? Sebab masalah komunikasi. Sebab itu prinsip utama dalam komunikasi ialah jadilah seorang pengucap yang baik supaya orang boleh mendengar dengan baik. Dan jadilah seorang pendengar yang baik supaya orang boleh berucap dengan baik. Prinsip ini kadang-kadang yang mengganggu proses komunikasi. Satu-satu komunikasi yang tidak bertitik tolak daripada idea ataupun tidak bertitik tolak daripada makna yang sesuai, maka komunikasi itu kita panggil sebagai blabbering. Atau dalam istilah pada timur disebut blebe, blete. Bercakap tak ada point. Pom-pem, 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 pom-pem. Poinnya tidak sampai. Maksud tidak sampai. Sebab banyak sangat ayat-ayat yang lain. Ini juga tidak memberi kesan yang sihat di dalam hubungan suami isteri. Maka bila kita dapat melihat tentang prinsip asas di dalam hukum komunikasi itu, maka kita boleh sudah nampak. Dalam sebuah rumah tangga, kita ada banyak perkara-perkara yang nak kita tegur kepada pasangan kita. Tetapi sayang, teguran kita itu tidak betul cara kita sampaikan. Ataupun kita sampaikan, tapi maksud yang sebenar masih belum kesampaian. Kita kona sana, kona sini, banyak pantun, banyak ini. Akhirnya tak straight to the point. Itu maksud. Itu masalahnya. Baiklah, untuk memudahkan perbahasan kita, apakah perkara-perkara yang perlu kita lakukan untuk menjadikan komunikasi yang kita buat ini benar-benar menjadi berkesan di dalam rumah tangga? Baik, yang pertama, untuk menjadikan komunikasi khususnya di kalangan suami isteri ini benar-benar berkesan, yang pertama sekali ialah
Bila nak bercakap dengan pasangan, pastikan kita ada idea. Idea yang benar-benar bernas. Kalau idea itu tidak bernas, jangan kita ucapkan. Apatah lagi kalau pasangan kita ini orang yang berpendidikan tinggi, berpelajaran tinggi. Kalau sekadar idea teguran yang kita lontarkan tidak berlandaskan kepada satu perkara yang mereka boleh terima, maka kadang-kadang pendapat kita itu ditolak. Tapi kalau kita berkahwin dengan orang yang boleh terima perbezaan pandangan, meraihkan pandangan kita, itu boleh ada komunikasi dan diskusi. Maka idea itu adalah penting. Kalau misalnya idea ada, tapi terus saja disampaikan, juga mendatangkan masalah. Sebagai contoh, katakanlah seorang isteri, dia melihat suaminya ini malas solat misalnya, malas sembahyang. Oh, suami aku ini katanya malas sembahyang. Kata-kata malas sembahyang itu idea. Tapi sekarang nak cakap bagaimana? Bagaimana nak diucapkan? Adakah kita nak pergi pada suami kita lalu kita tegur dia dengan membacakan Quran hadis? Adakah begitu caranya? Kalau dia terima, alhamdulillah. Ataupun adakah kita hina dia, abang ni apalah tak semayang, esok tak semayang masuk neraka, padan muka. Adakah begitu cara? Tidak. Begitu juga suami. Bila melihat isterinya, misalnya isteri dia semakin selekeh, semakin berpakaian tidak senonoh, adakah dia terus menegur saja, membanding-bandingkan isterinya dengan kerbau, dengan gajah? Tidak boleh. Ada caranya. Tapi yang penting, idea itu terlebih dahulu. Kalau isterinya cantik, janganlah dia beletik isterinya itu tak cantik. Kalau suaminya kuat sembahyang, imam lagi, janganlah pula dia beletik suaminya itu malas sembahyang sunat. Maka ini akan mengeruhkan hubungan. Yang kedua, selepas daripada idea yang kita dapat, yang nak kita garap tadi, masuk kepada langkah seterusnya ialah hendaklah kita olah idea itu tadi. Olah dalam erti kata, jangan diucapkan selagi tidak dibuat sedikit adjustment, penyesuaian, supaya apa yang idea yang ada tadi tidak terus sampai kepada pasangan kita. Sebab itu dalam soal ini, semasa kita mengolah, antara perkara yang kita perlu ingat ialah kita nak bercakap dengan pasangan, sila gunakan bahasa yang sopan. Gunakan bahasa yang sopan. Sebab pasangan kita bukannya pekerja kita, bukan adik kita, bukan kawan kita, tapi dia adalah suami atau isteri kita. Mereka adalah partner kita. Maka cara menegur mereka, jangan dibuat macam pekerja kita. Tegurlah dengan cara yang paling sopan sekali. Terutama isteri, kalau nak menegur pakaiannya, nak menegur kecantikannya itu, perlu sopan, jangan cakap kasar. Ataupun suami yang tidak sembahyang tadi, walaupun isteri itu ustazah, tapi kalau nak menegur suaminya yang tak sembahyang, perlu gunakan bahasa yang paling sopan. Sopan adalah kaedah komunikasi yang paling selamat, yang insya-Allah orang takkan marah kalau kita cakap dengan cara baik. Saudara, banyak lagi perkara yang akan kita bincang-bincangkan selepas ini. Namun saya kira kita berehat dulu seketika. Sekembalinya nanti kita akan bincangkan langkah-langkah dalam komunikasi suami isteri ini. Kembali selepas ini. Kembali bersiaran di dalam rancangan Muqaddimah. Terima kasih kerana saudara-saudari masih lagi sudi bersama dengan kami di dalam rancangan ini. Dan pagi ini kita membincangkan satu tajuk yang saya kira menarik untuk kita kongsi-kongsikan tentang tips dan cara-cara untuk kita komunikasi suami isteri. Kita telah bincangkan tadi bahawa antara prinsip utama di dalam berkomunikasi dengan suami ataupun isteri kita ialah sila gunakan bahasa yang sopan. Kerana kita perlu ingat bahawa manusia ini dia akan terpegun kepada orang yang cakap baik-baik kepada dia. Tidak ada guna kita hambur, kata-kata marah pada dia. Tapi kalau kita cakap sopan, lemah lembut, orang yang sedang marah pun akan jadi tenang bila mendengar suara kita. Analoginya, kalau kita pergi ke rumah orang hidangkan kita air kopi pahit. Kita baru lepas minum. Kalau ikut, kita tidak mau minum air itu. Tapi disebabkan air itu dia hidangkan kepada kita dengan penuh kebaikan, penuh penghormatan. Saya kira walaupun kita dah minum, walaupun air itu tak sedap, kita minum juga sampai habis. Kenapa? Walaupun kebenaran itu pahit ditelan. Tapi kalau pahit itu diberikan dengan cara yang baik, orang akan telan. Tapi sebaliknya ada benda yang sedap, menyegarkan, bagus, kita memerlukan. Contohnya kita meminta air teh atau ais limau sebagai contoh. Tetapi orang yang hidangkan kepada kita main lempar-lempar, baling-baling. Saya kira sebagai manusia kita sanggup menolak minuman tersebut. Walaupun kita dahaga memerlukan air itu, tapi dek kerana maruah kita sanggup tidak minum. Maka begitulah teguran, kalau dibuat cara sopan, orang boleh terima. Yang kedua, selain daripada itu, bila kita nak menegur pasangan ini sudut mengolah ya,
perlu dibanyakkan kita menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat manja, panggilan sayang dan sebagainya. Kalimat-kalimat panggilan-panggilan manja yang sedang digunakan oleh orang yang sedang bercinta, jangan berhenti selepas daripada mereka kahwin. Selepas kahwin perlu diteruskan. Sebagai contoh sekarang dalam hubungan percintaan, kadang si pakwa panggil yang makwa tu gelaran-gelaran yang pelbagai. Baby, manja, ada yang panggil daddy, papa, mama, macam-macam lah istilah-istilah yang direka hari ini. Istilah itu perlu kekal. Dan paling diperlukan semasa komunikasi. Jangan nanti bila sudah 30-40 tahun kahwin, segan nak memanggil pasangan dengan gelaran manja, baby dan sebagainya, lalu ditukar kepada maknya, bapaknya dan sebagainya. Tapi untuk komunikasi perlu digunakan untuk teguran itu tadi. Contoh nak menegur suami yang tidak semayang tadi, biasa kita panggil dia abahnya. Tapi untuk nak menegur itu tadi, gunakan panggilan yang pernah kita gunakan masa bercinta dahulu. Kalau masa bercinta dulu panggil dia baby sebagai contoh, maka bila nak tegur dia tak semayang, walaupun usianya hampir 60 tahun, panggil saja baby untuk menyeronokkan perbualan. Itulah yang berlaku kepada suami, kepada isteri-isteri, kepada suami. Selain itu, dalam soal mengolah ini juga perlu kita meletakkan suatu penilaian kepada tahap pemikiran pasangan kita. Jangan bercakap dengan pasangan melampaui daripada kemampuan akalnya itu. Sebagai contoh, isteri misalnya yang berhadapan dengan masalah suami tak semayang. Kalau misalnya dia nak tegur suami dia yang tak semayang itu, dia ustazah, suaminya itu orang biasa. Lalu dia menegur suaminya itu dengan menggunakan istilah-istilah kitab fikih yang hanya agamawan saja yang arif. Oh, disebut nama ulama-ulama itu, kitab ini dinakal oleh ini, mazhab itu, ini. Suaminya belum tentu faham. Padahal dia hanya nak beritahu tentang wajibnya sembahyang 5 waktu itu. Maka tidak perlulah kita meninggikan tahap akademik nak bercakap dengan suami yang bukan agamawan. Dan sebaliknya juga tidak boleh underestimate. Mentang-mentang suami bukan ustaz, isterinya ustazah, lalu nak disuruh menegur, lalu ditegur dengan cara yang macam suaminya itu bodoh sangat pun tidak boleh juga. Bahasa isyarat lah, tak semayang, masuk neraka panas dan ini tidak sesuai, macam suami itu tak cerdik sangat. Itu tidak benar, tidak boleh juga. Maka melihat kepada kadar pemikiran juga. Kemudian masuk kepada prinsip yang ketiga di dalam komunikasi ini ialah, selepas daripada idea itu kita olah, masuklah kepada yang ketiga, kita menyalurkan idea yang telah kita olah itu kepada pasangan kita. Dalam soal menyalurkan ini, tuan-tuan penonton sekalian, kita boleh salurkan dengan apa sahaja cara yang ada hari ini. Kalau kita nak salurkan teguran kepada pasangan kita tu dengan menggunakan SMS, MMS, email, blog, Facebook atau apa saja yang namanya telekomunikasi lah, menggunakan alat-alat telekomunikasi, boleh. Tetapi dengan syarat, kita mesti ingat bahawa risiko dalam penggunaan telekomunikasi ialah kita kadang-kadang menghantar itu cara ikhlas. Tetapi penerimaan bergantung kepada kondisi dan situasi penerima. Misalnya penerima ketika itu sedang stres, maka apa yang kita sampaikan memberi kesan kepada dia. Kalau penerima ketika itu sedang menghadapi tekanan, sedang down, sedang marah, maka apa yang kita tegur itu akan memberi kesan kepada pasangan kita itu tadi. So, dalam persoalan ini, kita nak menyampaikan sesuatu itu menggunakan telekomunikasi, silakan. Tapi perlu dinilai daripada sudut berjaya ataupun tidak. Sebab itu dalam persoalan inilah kita kena mengambil perhatian yang sungguh-sungguh. Jangan kita nak menegur sesuatu itu sampai menyebabkan kita gagal. Menentukan bahawa percakapan kita itu tidak sampai menyebabkan orang itu menerima dalam keadaan dia sedang stres, dia sedang tension. Kita akan sambung kembali perbincangan kita selepas pada ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Kembali bersiaran di dalam rancangan Muqaddimah. Terima kasih kerana saudara-saudari masih lagi setia bersama kami hingga ke saat ini. Dan di dalam rancangan Muqaddimah kita pagi ini, kita membincangkan satu tajuk yang saya kira menarik untuk kita kongsi-kongsikan bersama, iaitu tentang persoalan komunikasi suami isteri.
telah kita bincangkan di awal tadi bahawa ada beberapa perkara yang perlu diambil berat, diberi perhatian oleh mana-mana pasangan sebelum menyampaikan sebarang kata-kata kepada pasangan masing-masing. Antaranya dari sudut garapan ideanya, daripada sudut pengolahannya, dan tibalah masa untuk kita menyalurkan apa yang telah kita garap sebentar tadi. Saya telah katakan bahawa kalau kita nak menyampaikan idea yang kita garap itu menerusi penggunaan alat-alat telekomunikasi, silakan, tetapi risikonya tetap ada. Sebagai contoh, katakanlah seorang suami itu menghantar satu sistem pesanan ringkas SMS yang agak panjang kepada isterinya, menegur sesuatu sebagainya. Barangkali ketika kita menghantar pesanan itu dan diterima oleh isteri ketika itu barangkali sedang berada di luar, sedang memandu kenderaan, sedang dia memandu, telefon bimbitnya berbunyi. Dia buka mesej, lalu dia baca. Kebetulan masa dia sedang membaca, tiba-tiba berlaku kemalangan. Dia terlanggar misalnya sebuah kereta lain di hadapannya. Kemudian bagaimana kesan mesej itu kepada dia? Sudah pasti mesej itu barangkali boleh jadi penyebab kepada kemalangan itu tadi. Dan yang akan dipersalahkan siapa? Tukang bagi mesej. Sebab itu banyak berlaku. Menerusi telekomunikasi ini ialah penerimaan bergantung kepada situasi dan kondisi penerima. Kalau dia sedang moodnya baik, sedang bergembira, sedang tenang perasaannya, barangkali pesanan itu akan sampai dengan cara yang tenang. Tapi kalau kita menghantar tenang, dia menerima dalam keadaan dia sedang stres, dia sedang pening, baru lepas aksiden, sedang sakit dan sebagainya, maka pesanan itu tidak lagi menjadi kesan kepada orang itu. Maka cara yang terbaik untuk kita menyalurkan komunikasi, menyalurkan idea yang telah kita garap kepada pasangan ialah dengan kita berbicara secara terus menerus, secara berhadapan. Kerana perbicaraan secara berhadapan ini, dia banyak menyelesaikan banyak perkara. Kerana penyelesaian mudah dilakukan. Antaranya sebagai contoh, bila kita bercakap dengan manusia, dengan orang, dalam keadaan kita ada eye contact, hubungan mata, maka mudah untuk kita menilai kondisi dan situasi. Sebagai contoh, bila kita bercakap, ada beberapa perkara yang boleh kita lakukan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu misalnya pernah berpesan, tatkala kita ingin berkomunikasi dengan orang, khatibun nasi ala qadri uqulihim wa alsinatihim. Bila kita berkomunikasi dengan orang, bercakap dengan orang, bercakaplah dengan bahasa otak orang itu. Supaya dia tidak terlampau, dia boleh faham apa yang kita cakap. Selain itu, waqadri alsinatihim. Bila kita bercakap dengan orang, bercakap dengan lidah pasangan itu. Sebagai contoh, kalau kita misalnya kahwin dengan seorang bukan Melayu, orang Cina misalnya, maka katakanlah sampai satu peringkat kita nak tegur dia, badannya berisi ataupun penampilannya tidak cantik. Kalau kita ingin tegur alsinatihim. Kalau mampu, cakap dalam bahasa Mandarin, bahasa Cina itu tadi. Walaupun pasangan kita boleh cakap bahasa Melayu, tapi kalau mampu untuk bercakap bahasa otak dia, maka dia ada kesan nilai tambah dalam komunikasi. Atau bagi seorang perempuan, dia kahwin dengan seorang orang putih, misalnya Mak Saleh, boleh cakap Melayu, tapi takdirnya kurang sembahyangnya. Lalu kalau nak ditegur, cakap Melayu boleh, tapi kalau mampu cakap Inggeris, itu lebih sampai komunikasinya. Ataupun kita orang Malaysia, orang Kedah, orang Johor, orang Perak. Kalau orang Kedah kahwin dengan orang Perak, suaminya orang Perak, malas sembahyang, tegur dalam dialek orang Perak, dia ada kesan nilai tambah. Isteri orang Kedah, maka tegur isteri dalam dialek Kedah, walaupun kita orang Kuala Lumpur, kita orang Selangor. Itu petua untuk memudahkan kita tatkala menyampaikan komunikasi dengan orang yang kita berkomunikasi. Sebab itulah, sidang penonton sekalian, persoalan komunikasi ini bukan persoalan kecil. Ianya adalah persoalan yang sangat besar, yang kalau kita tidak ambil perhatian, boleh memberi kesan. Orang boleh menyampaikan komunikasi menggunakan handphone, menggunakan internet, boleh menggunakan bakat-bakat yang ada dengan bermain muzik dan berbagai lagi. Tapi tidak adalah komunikasi yang lebih baik daripada kita menyampaikan secara langsung kepada orang yang kita lawan bercakap. Sebab itu, sebagai kesimpulan mudah kepada perbicaraan kita pada pagi ini, dalam nak kita melakukan apa-apa bentuk komunikasi sekalipun, yang terbaik dan yang paling utama ialah kita berusaha bercakap dengan orang itu mengikut kadar kemampuan kefahaman orang itu.
Jangan bercakap dengan satu perkara yang dia sendiri pun tidak faham. Kemudian cubalah bercakap dengan bahasa pasangan kita. Maka dia lebih mudah untuk memahami apa yang ingin kita utarakan. Walaupun dia boleh bercakap bahasa lisan kita, tapi kalau kita bercakap bahasa otak dia, lebih memudahkan pemahaman. Kemudian yang ketiga, dalam kita berbicara dengan manusia, dengan pasangan kita khususnya, cakaplah dengan cara yang paling terbaik sekali, supaya flow ataupun aturan kita bercakap itu akan mudah difahami. Akhir kalam, mudah-mudahan perbicaraan kita pada pagi ini diberkati dan beri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana bukan senang untuk melayari sebuah rumah tangga dengan cara yang terbaik. Kita hanya pegang kepada satu prinsip, kita buat saja yang terbaik, selebihnya kita serahkan atas kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perbicaraan kita pagi ini memberi manfaat kepada kita bersama. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan diberkati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kasiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubdi'an bila misal, falakal hamdu wal minnatu wa syaraf ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.